Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita akan hari ini kita masuk juz ke-10 kan? Oh, kita telah minta maaf yang ni lupa nak tukar. Juz 9 pula tersalah Baik, saya yang confuse. Okay. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama berkongsi mengenai juzuk yang ke-10. Dia punya gambar aja dah betul, tulisan aja yang dekat sebelah kiri yang salah. Okay, iaitu bermula daripada muka surat 182 hingga 201 yang di mana kita telah membacakan awal surah Al-Anfal. Okay. Jadi Al-Anfal ini, minta maaf, slide yang kat sini pun ada agak silap sini, dia punya ayatnya, tetapi dalam rajah ini betul. Okay, Al-Anfal daripada ayat 41 hingga 75, pengakhiran surah Al-Anfal. Seperti mana yang telah kita maklumi bahawa surah Al-Anfal ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala ini seolah-olah menjadi komander yang melaporkan, maknanya Allah tu buat report apa yang telah berlaku di dalam peperangan Badar. Di mana fokus utama surah ini adalah memberi penekanan bahawa harta itu bukanlah matlamat utama peperangan dalam Islam. Sebaliknya, faktor keimanan, faktor ketakwaan itu merupakan kunci kejayaan dan kemenangan bagi umat Islam. Jadi kita akan dapati di situ ada ayat yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kalau kamu hanya ada 20, kamu boleh mengalahkan 200, ataupun jika kamu 100, kamu boleh kalahkan musuh yang berjumlah 200. Jika kamu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat di sini di mana Allah Subhanahu Wa Taala memaparkan kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas para penyembah berhala, iaitu mereka kaum musyrikin Mekah yang ingin menuntut bela ataupun ingin memusnahkan agama Islam itu yang tersebar di Madinah. Jadi perincian ini adalah mengenai Perang Badar yang ianya berlaku pada 17 Ramadan. Jadi kita lihat di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 47 hingga 49 di mana di mana syaitan itu datang kepada kaum musyrikin dan menyamar sebagai seorang pemuda yang bernama Suraqah bin Malik untuk memberi bantuan ketenteraan, namun akhirnya syaitan berlepas diri dari tentera musyrikin ketika krisis perang itu berlaku. Ini menunjukkan inilah dia tipu hilah syaitan. Bagi mereka yang berpegang ataupun mengikut syaitan, yakinlah bahawa syaitan itu hanya menaburkan tipu daya dan hilah saja agar kita akan diheret bersama-sama dengannya ke dalam neraka. Barang siapa yang berpegang kepada Allah, berpegang kepada segala ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merekalah orang-orang yang akan mendapat kemenangan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat daripada ayat ini ataupun daripada surah Al-Anfal ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita untuk memerangi musuh sesuai dengan kemampuan kita. Okay. Dan juga kita akan dapati oleh kerana ini dalam surah Al-Anfal ini yang banyak menceritakan tentang peperangan pertama yang berlaku pertempuran di antara kaum muslimin
dan orang yang bukan Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini menjelaskan banyak perkara mengenai bagaimana mengambil tawanan perang, bagaimana menerima tebusan daripada tawanan perang, adakah bagaimana kita dapat mengambil manfaat daripada para tawanan. Di mana juga di sini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selalu bersyura, berbincang dengan para sahabatnya, mengambil pandangan Saidina Abu Bakar, mengambil pandangan Saidina Umar dan mengambil pandangan sahabat-sahabatnya yang dipercayainya. Kemudian mereka akan membuat syura dan mengambil satu pandangan yang baik. Okay. Jadi di sini ada juga di mana Allah Subhanahu Wa Taala ini maknanya menegur Rasulullah mengenai apa tu tindakan yang tepat yang harus dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada tawanan Badar. Okay. Alhamdulillah. Ini adalah mengenai surah Al-Anfal. Jadi ingatkan kita, Anfal tu maknanya harta rampasan perang, tapi itu bukanlah matlamat utama peperangan ataupun pertempuran di dalam Islam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala selepas surah Al-Anfal kita akan bertemu dengan surah yang ke-9 iaitu surah At-Taubah. Surah At-Taubah daripada ayat 1 hingga 93, di mana keindahan surah At-Taubah ini ianya tidak bermula dengan bismillah. Satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang tidak bermula dengan bismillah. Kerana apa? Katakan kat sini, kerana basmalah itu mengandungi makna aman. Sementara surah ini turun menjelaskan tentang peperangan dan pelanggaran perjanjian di mana tiada rasa aman di dalamnya. Jadi maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah ini tanpa didahului dengan basmalah. Keindahan nama At-Taubah ini, taubat seperti yang kita tahu, anda akan dapati di dalam surah At-Taubah ini mengandungi lafaz taubah yang paling banyak disebut sehingga para ulama mengiranya sekitar 17 kali. Kalimat taubat itu disebut di dalam surah At-Taubah ini. Jadi surah At-Taubah ini juga memiliki beberapa nama, antaranya namanya surah Bara'ah kerana mengambil daripada perkataan pertama, Bara'atun minallah. Dan ada juga namanya Kashifah. Jadi ada beberapa nama untuk surah At-Taubah ini. Dan kalau kita lihat tadi surah Al-Anfal ini, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan tentang peperangan pertama di dalam Islam iaitu perang Badar. Maka dalam surah At-Taubah ini pula memaparkan perang terakhir yang di dalam kehidupan Rasulullah yang Rasulullah SAW turut serta iaitu dalam peperangan Tabuk pada tahun yang ke-9 Hijrah. Ia berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Peperangan Tabuk ini berlaku. Dan di dalam surah At-Taubah ini, kalau kita lihat ayat 60, mengandungi ayat di mana menyebutkan siapakah dia 8 golongan manusia yang layak menerima zakat. Jadi disebut oleh Allah dalam ayat yang ke-60. Baik. Nanti di akhir surah ini Allah SWT memuji golongan yang ingin berjihad padahal mereka tidak berupaya. Maknanya seperti mana yang kita tahu ada beberapa golongan yang dimaafkan ataupun yang dikecualikan oleh Allah daripada mengikuti peperangan. Contohnya lelaki yang sudah uzur, yang dah tua, ketika menjaga ahli keluarga yang sakit dan sebagainya. Seterusnya kita akan dapati pada ayat daripada ayat 75 hingga 78. Jadi ini daripada ayat 75 hingga ayat 90 itu menerangkan mengenai keadaan orang-orang munafik.
Di mana pada ayat 75 hingga 78 dikatakan tentang kedustaan orang munafik, pelanggaran mereka terhadap janji dan kesepakatan serta kisah palsu Tha'labah bin Thar. Jadi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam perang Tabuk ini, umat Islam itu diuji oleh Allah dengan ujian yang pertama, ujian musim panas. Musim panas pula tu ketika itu musim kurma tengah berbuah dengan ranum. Maknanya nak ambil hasil lah. Pada masa yang sama nak dapatkan keuntungan daripada kebun ataupun nak berjuang. Bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu yang pertama. Yang kedua, perjalanan ke Tabuk itu adalah perjalanan yang sangat jauh. Jarak perjalanan ataupun masa yang diperuntukkan untuk perjalanan itu lebih lama daripada masa bertempur. Okay. Jadi pada waktu inilah, waktu kesusahan inilah, nampak tembelang ataupun nampak ciri-ciri orang-orang munafik ini nak back off. Okay. Orang munafik beralasan untuk tidak turut serta dalam perang Tabuk. Okay, jadi ini suatu pengajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala abadikan. Janganlah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ini memiliki ciri-ciri ataupun perangai orang-orang munafik ini yang di dalam kesusahan akan menyelamatkan diri mereka saja. Dan yang terakhir, kematian Abdullah bin Ubay Salul, dia adalah ketua munafikun, di mana Allah Subhanahu Wa Taala melarang daripada bersolat ke atasnya untuk menunjukkan Islam itu tidak berkompromi kepada mereka yang mempermainkan agama Allah. Alhamdulillah, inilah dia sedikit perkongsian mengenai surah At-Taubah. Nanti insya-Allah kita akan menambahkan lagi informasi kita mengenai message yang disampaikan dalam surah At-Taubah ini. Moga kita beroleh manfaat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita bacakan. Mari kita bersama menutupi sesi tadarus kita pada pagi ini dengan pembacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.